Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini, menyambung lagi perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita sebelum ni dah masuk pada bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Bab yang kedua ni bermula pada muka surat 34. Kita dah bahas maksud tadabbur dan hukum tadabbur Al-Quran. Kita akan terus kepada sebab-sebab yang menghalang daripada seseorang itu tadabbur Al-Quran, muka surat 47. Dalil-dalil yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran tu kita lalu saja, dengan sebab ianya hanya penerangan umum berkenaan dengan dalil-dalil tersebut. Kita lebih fokus kepada sebab-sebab yang menghalang tadabbur Al-Quran untuk kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga ni ialah teknik sebenar yang merupakan isi kitab yang paling utama lah. Kita tengok muka surat 47, sebab-sebab yang menghalang daripada berlakunya tadabbur Al-Quran. Penulis Hafizahullah Ta'ala dia senaraikan untuk bahagian ini 5 sebab yang menghalang satu-satu orang daripada dapat tadabbur Al-Quran, yang merupakan arahan yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, proses yang paling terbaik bila mana satu orang itu berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang disebut oleh penulis Hafizahullah Ta'ala ni ialah ringkasan daripada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasr bin Sulaiman Al-Amr. Buku beliau yang bertajuk Afala Yatadabbaruna Al-Quran. Itu nama buku dia. Buku dia tu ambil daripada ayat Al-Quran lah, nama buku tu. Buku tu menerangkan banyak sebab. Al-asbab al-mani'ah, sebab-sebab yang menghalang satu orang daripada dapat tadabbur Al-Quran. Cuma dalam bahagian ni dia senaraikan 5 sebab saja, sebab dia nak ringkas. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala bermula pada muka surat yang ke-47. Dia kata terdapat banyak sebab yang boleh menghalang dan menjauhkan seseorang daripada tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yang diletakkan sini muka surat 47, wujudnya penyakit hati yang perlu dirawat dengan segera, iaitu penyakit riya, hasad dengki, ujub dan selainnya, merupakan penyakit hati yang menghijab serta menghalang hati daripada mentadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala ni dalil nak kata perlunya melakukan pembersihan hati dan juga pembersihan pada unsur dan elemen lain. Ayat yang keempat daripada surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir,
dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan. Itu ialah tafsiran daripada terjemahan daripada ayat yang keempat surah Muddathir. Berpada dengan terjemahan, kita tak akan dapat nampak apa sebenarnya maksud daripada ayat ini. Apa alasan yang digunakan oleh penulis untuk menjadikan ayat ni sebagai sebab pertama satu orang terhalang daripada Al-Quran. Maksud zahir ayat itu pada muka surat yang sama, dia ada cuba terangkan sikit. Maksud zahir ayat ini adalah mengajar kita untuk membersihkan pakaian dengan air. Kita disuruh untuk membersihkan pakaian kita daripada kekotoran dan najis. Di samping itu, bersihkan dalam ayat ini bermaksud bersihkan hati. Poin yang nak disampaikan oleh penulis ini ialah antara sebab yang menghalang satu orang itu dia tak dapat tadabbur Al-Quran ialah adanya saki-baki dosa-dosa yang menyebabkan kurang nikmat, kurang kesungguhan untuk satu orang tu dia berinteraksi dengan Al-Quran sehingga dapat tadabbur. Sebab tu kita tengok dalam riwayat yang banyak, Nabi mengajarkan pada kita bila mana salat kita membaca doa istiftah ataupun doa iftitah. Doa iftitah yang kebiasaan masyarakat kita amalkan ialah gabungan dua riwayat, iaitu doa iftitah yang berbunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Riwayat kedua kita gabung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard sampailah habis wa ana minal muslimin tu. Tak salah, ianya memang ada dalam riwayat. Memang doa istiftah ni ada 9 riwayat. Berbeza-beza bacaannya. Dan di sisi mazhab Syafi'i menggabungkan dua riwayat pada doa istiftah ianya boleh, jaiz. Walaupun pandangan yang terbaik ialah menggunakan satu riwayat, tidak menggabungkan dengan riwayat yang lain. Cuma antara doa yang kita terlepas pandang ialah doa yang selalu diamalkan, riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar sendiri daripada Nabi, bacaan yang Nabi baca ketika mana Nabi salat, khususnya bacaan ini ataupun doa istiftah ini dibaca ketika mana salat bersendirian, iaitu salat sunat. Salat sunat yang tempohnya tidak lama, iaitu salat rawatib. Ini antara salat sunat yang para sahabat selalu tengok Nabi lah. Iaitu doa yang berbunyi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqis thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku daripada dosa-dosaku seperti mana dibersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Permulaan doa istiftah sebelum baca suratul Fatihah, walaupun para ulama sebut ianya sunat dan ada sebahagian mazhab mewajibkan, antaranya Al-Malikiyah. Mazhab Maliki mewajibkan bacaan istiftah, maknanya salat tidak sah sekiranya tidak baca doa istiftah. Doa tu Nabi mulai dengan Nabi minta pada Tuhan, ya Allah, bersihkan aku, jauhkan aku daripada dosa. Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqis thawbul abyadu minad danas. Maaf, dia ada sambungan lagi. Dia ada kepala dia yang lebih awal lagi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'id bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku daripada dosa seperti mana engkau jauhkan antara timur dan barat. Lepas tu baru Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqis thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khataayai bil ma'i was salji wal barad. Okey. 3 benda Nabi minta. Allahumma ba'id baini wa baina khataayai, Allahumma naqqini min khataayai, Allahumma aghsilni. 3. Ba'id maksud dia jauh, naqqi sucikan, aghsil mandikan. Okey. Yang saya nak fokusnya ialah naqqini dengan Allahumma aghsilni. Ini kedua-dua perkataan yang Nabi guna ni untuk simbolik kepada pembersihan dosa. Ya Allah, engkau bersihkan aku daripada dosa seperti mana baju yang putih bersih daripada dosa. Sebab baju yang paling payah untuk dibersihkan ialah baju yang berwarna putih. Dahlah nak bersih payah, bila mana pakai
nak maintain supaya tak kotor pun payah juga. Merujuk kepada zaman dulu lagi payahlah. Zaman sekarang mungkin aktiviti harian orang tu menyebabkan pakaian putih dia payah untuk terkena kotoran. Sebab orang banyak duduk dalam bangunan, indoor activity. Berbeza dengan zaman Nabi, orang banyak melakukan aktiviti di luar rumah yang memungkinkan untuk orang tu kena kotoran. Jadi bila mana minta pada Tuhan supaya dibersihkan dosa, seperti mana dibersihkan baju yang putih, menunjukkan kesungguhan yang luar biasa untuk dapat pembersihan dosa. Yang kedua, yang ketiga, dalam doa tu yang ketiga lah, cuma kita punya perbahasan. Yang kedua, Allahumma aghsilni, ya Allah mandikan aku, dengan makna lain bersihkan aku. Sebab saya nak kaitkan dengan ayat ni, wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu itu engkau bersihkan. Walaupun dalil yang digunakan untuk menjustifikasikan pembersihan sini bukanlah pembersihan zahiri semata-mata, tapi pembersihan batini juga, iaitu dalaman. Cuma nak katanya antara bentuk cara kita bersih dalaman kita ialah berterusan memohon ampun. Sebab mungkin satu orang dia nak minta ampun luar pada salat, dia payah. Dia minta ampun dalam doa istiftah. Yang doa yang dibacakan tadi itu lebih kerap dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunat. Dia ada satu lagi doa yang lagi panjang, doa istiftah, yang tu Nabi baca dalam salat qiyam. Itu riwayat lain. Dan waktu Nabi jadi imam, lagi ringkas bacaan ni, lagi ringkas pada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya itu. Okey. Cuma saya nak sebut ini proses pembersihan. Kalau kita buat yang ni, dia ialah al-asbab al-mu'inah, sebab-sebab yang boleh membantu kita tadabbur Al-Quran. Tadi kita bincang al-asbab al-mani'ah, sebab-sebab yang menghalang. Antaranya ialah memahami dan memaknai bacaan dalam salat. Sebelum pergi pada proses memahami dan memaknai bacaan dalam Al-Quran. Sebab satu orang dia lebih mudah untuk bersalat berbanding dia baca Quran. Bersalat lagi mudah. Ramai orang dia boleh lazimi salat, tapi untuk dia baca Quran dia agak payah. Dia lagi payah. Tapi kalau dia boleh baca Quran secara betul lah, bukan baca Quran kerana tuntutan tertentu, kerana latihan tertentu ke apa semua. Okay. Tapi memang dia baca Quran sebagai rutin harian dia, maka itu ialah termasuk daripada benda-benda yang menunjukkan dia sudah ada pembukaan untuk dapatkan benda tu. Okey. Muka surat seterusnya, sebab yang kedua. Muka surat 48. Halangan daripada urusan-urusan selain menyibutkan diri daripada tadabbur. Maknanya halangan dengan sebab urusan kerja harian yang banyak. Urusan-urusan yang boleh dimaksudkan dengan urusan dunia ataupun tumpuan lain kepada dakwah atau menuntut ilmu lain. Perlu diketahui bahawa para salafus salih menyibukkan diri dengan semulia-mulia ilmu, iaitu mempelajari ilmu berkaitan dengan kitab Allah. Ini ialah satu teguran daripada penulis yang diambil daripada kitab Afala Yatadabbarun Al-Quran daripada Prof. Dr. Nasr bin Sulaiman tu. Okay. Iaitu mengenali prioriti, keutamaan. Kita pernah dengar perkataan aulawiyat. Dalam agama ni dia ada satu konsep nama dia aulawiyat. Dalam fiqh dia ada fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan. Apa yang utama dalam hidup manusia? Hidup seorang Muslim menjadikan satu orang itu banyak membaca Al-Quran. Sebab arahan pertama turun Iqra dengan fi'il amar, dengan kata kerja suruh, bukan kata kerja sambil ataupun pilihan, ikhtiar. Ianya ialah satu suruhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ialah manifestasi daripada penurunan wahyu yang pertama. Sebab tu ada satu cerita yang saya dengar daripada satu orang tokoh, Abdullah Al-Ghannam. Ni satu orang pensyarah, ulama lah di Saudi. Dia cerita tentang orang tanya soalan kepada satu orang tokoh yang telah menulis kitab tafsir yang besar, iaitu tafsir Adwa'ul Bayan.
Syekh Amin Syanqiti rahimahullah. Sekarang ni ada lagi lah beberapa orang saki-baki ulama daripada Syanqiti di Madinah ni, Mukhtar Syanqiti dan beberapa orang lagi lah. Cuma Syekh Amin Syanqiti ni dia ada tulis satu kitab tafsir nama dia Adwa'ul Bayan, dan dia yamtali'u bihi qulubin nas. Orang ramai pergi kuliah dia dengan sebab kefasihan kata-kata dia. Allah Ta'ala bagi pada dia, orang minat apa yang dia bercakap, dan orang suka tanya soalan-soalan yang berkaitan. Dan dia satu orang yang sangat alim lah. Abdullah Al-Ghannam ni kata, waktu kami belajar di peringkat degree ni, dia dah mengajar dalam Masjid Nabawi. Maknanya Amin Syanqiti tu dah mengajar. Orang yang sangat alim pada waktu itu. Orang tanya dia satu soalan, orang beritahu satu masalah, ni student yang tanya. Dia pun kata, masalah ni aku dapati dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia termenung, dia tak jawab lama. Ini tunjuk pada kita satu orang yang matang ilmu dia. Dia adamut tasarru', tak cepat sangat dalam jawab sesuatu. Dia kata permasalahan yang mu sebut tu, sepanjang ingatan aku dalam membaca Majmu' Fatawa, tidak ada permasalahan tu. Orang pun tanya dia, berapa kali baca Majmu' Fatawa ni? Majmu' Fatawa ni letak atas meja ni penuh meja ni kitab. Jatuh atas kepala kita, mati dah. Kitab tu besar. Amin Syanqiti kata 3 kali dia baca kitab tu, habis. Permasalahan tu tidak ada. Sebab tu dia pesan kepada pelajar-pelajar dia, kalau menjadikan membaca itu sebagai hobi, itu ialah orang malas. Sebab dia kata membaca itu wajib, arahan pada Tuhan. Dia tak boleh buat waktu masa lapang. Sebab waktu kita membaca di waktu lapang, kita akan baca dengan tak fokus. Sebab kita nak santai. Tapi kalau kita baca sebagai waktu utama, dia akan melahirkan orang yang betul-betul berhasil dalam pembacaan dia. Saya nak sebut tentang baca tu lah. Saya nak sebut tentang dia penuhi urusan kehidupan dia dengan banyak membaca. Sebab tu kita tengok dia boleh baca Majmu' Fatawa tu habis. Baca Fathul Bari tu habis daripada jilid 1 sampai jilid yang ke-20. Ada orang boleh baca Siyar Alam An-Nubala 40 jilid tu habis. Macam mana cara dia baca? Adakah dia baca 10, 20 muka surat sehari? Tak. Kebanyakan yang saya tanya ialah mengambil masa 15 ke 20 minit sebelum masuk tidur pada pukul 10.30 atau pukul 11. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama sekarang. Ulama dulu dahsyat lagi lah. Yang saya duk tanya-tanya ni lah, yang masih lagi hidup. Itu cara dia orang habiskan bacaan. Sedar-sedar habis. Sebab manusia dia ada waktu dia akan berlakunya sa'am. Sa'amah ni maksud dia apa? Dia bosan. Sama lah juga dengan bacaan Al-Quran apa-apa semua tu. Cuma kalau orang yang dah seronok, dia akan loba, dia akan jadi tamak dalam buat benda ni. Sebab tu bila mana cerita tentang orang yang melazimi bacaan Al-Quran ni, kita akan tengok kisah-kisah mereka beri masa kepada Quran. Bukan first time baca Quran tu terus dia pulun sampai berjam dalam hidup dia, bukan. Dia bermula dengan sikit. Dia bermula dengan semuka surat 2, 3, 4. Sebab tu ada satu rancangan yang menarik. Saya nak sebut tentang hati bila mana terikat dengan Al-Quran, ataupun apa-apa saja benda, ilmu ke apa semua, dia akan menjadikan orang tu angkat benda tu sebagai prioriti, aulawiyat dalam hidup dia. Sebab poin kedua ni, tidak menjadikan Al-Quran sebagai aulawiyat. Sebab kita baca time waktu lapang, maka dia agak sukar untuk menjadikan orang tu dekat dengan Quran. Dia agak sukar. Ada satu cerita rancangan TV ni dah tidak ada dah kot di Mesir. Dia cuma ada dalam YouTube ada. Iaitu oleh satu orang tokoh yang masih lagi hidup sekarang, iaitu nama dia Syekh Muhammad Hassan. Nama tajuk rancangan dia ni Raqa'iq fi Daqa'iq. Mari membersihkan hati dalam beberapa minit. Itu tajuk cerita. Raqa'iq tu maksudnya benda-benda yang membersihkan hati, fi Daqa'iq dalam beberapa minit. Dia cerita tentang Quran, iaitu hadis Nabi kata man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'ala syai'.
Siapa-siapa yang hidup suka melazimi benda ni, dia akan mati di atas benda yang dia selalu buat. Dan siapa-siapa yang mati atas benda yang dia selalu buat, dia akan bangkit di akhirat pun dalam keadaan benda yang dia selalu buat. Lalu dia cerita testimoni reality, bukan zaman dulu. Satu orang doktor perubatan di Mansurah di Mesir, ambil satu patient ni dia ada al-amrad al-qalbiyah, masalah jantung. Orang yang berumur lah, kompilasi jantung dia punya problem dia. Jadi sakit jantung dia tu memerlukan untuk dia kena operate. Dan operate yang akan dia hadapi ni akan ambil masa 5 ke 7 jam. Dia mungkin nak buat bypass dalam jantung, macam-macam lah, dengan sebab kompilasi sakit jantung ni macam-macam. Lalu dia direhatkan dalam ward. Doktor tu perasan orang tua ni dia lain daripada kebiasaan orang tua yang lain ataupun orang sakit yang lain, iaitu dia suka baca Al-Quran. Dan bilangan, kuantiti bacaan dia banyak. Bila mana tinggal 1 hari saja lagi sebelum dia operate ni, dia tak baca Quran, dia menangis banyak hari tu. Doktor tanya apa sebab menangis? Takut operate ke? Dia kata bukan takut operate, cuma dia dapat maklumat, dia kata operate tu ambil masa 5 ke 7 jam. 5 ke 7 jam sudah blok dia banyak untuk tak baca Quran hari tu. Jadi dia minta pada doktor supaya operate tu dihabiskan. Bukan dihabiskan, dibuat lewat sikit, sebab dia nak baca dulu sebelum operate. Jadi doktor tu tanya, banyak sangat ke pokcik ni baca? Maka pokcik tu kata sehari dia akan baca 10 juzuk Quran, setiap 3 hari dia akan khatam Quran. Setiap 3 hari. Lepas pada itu dia dibiuskan dan dia pun dalam keadaan ghaibubah, dia dah tak sedar. Waktu pembedahan berjalan. Ini yang nak kata hubungan hati manusia dengan Al-Quran luar biasa. Waktu pembedahan berjalan, waktu dah dibuka dah dada dia, dah mula nak buka dah jantung dia, dia yang tengah dibius tu, mulut dia masih lagi membaca Al-Quran sepanjang operate tu berjalan, tak berhenti. Daripada awal operate sampai habis, mulut dia dalam keadaan dia ghaibubah, dia tak sedar tu. Ghaibubah ni maksud dia bawah sedar lah. Dia baca Quran tiwalil muddatil jarahah, sepanjang-panjang proses operation itu, tak berhenti. Dia nak kaitkan dengan man asha ala syai'in mata ala syai'. Siapa-siapa yang hidup dia macam ni, dia akan matilah keadaan macam tu. Dan bila mana dia mati dalam keadaan macam tu, dia akan dibangkit pun dalam keadaan macam tu. Saya nak sebut ni ialah dia meletakkan priority, memberi waktu kepada Al-Quran, menjadikan sebagai keutamaan. Macam mana kita buat benda-benda lain dalam hidup ni sebagai keutamaan, yang ni baru boleh menjadi sebab satu orang tu dapat tadabbur Al-Quran. Berdasarkan daripada ayat yang ke-49 daripada surah Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati orang-orang yang diberi ilmu. Maknanya orang yang ada ilmu, tidak ada benda lain yang boleh tenteramkan hati dia melainkan dengan Al-Quran. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat ini melainkan orang yang zalim. Ayat ni walaupun dia fokus pada orang kafir, tapi dia nak fokus secara umum. Yajhadu maksudnya tak beri waktu, ingkar. Bukan tak beri waktu dengan sebab malas. Yajhadu ni maksudnya kerah kepala, sebab tu tak nak baca Quran. Tuhan kata yang kerah kepala, tak nak dengar, tak nak baca, tak nak ambil hirau tentang Quran ni, tiada gelaran yang lebih layak untuk diletakkan pada golongan ni melainkan orang-orang yang zalim. Zalim kita takrif, kita tengok definisi zalim ialah letak sesuatu pada bukan tempatnya. Tempat manusia ialah bersama dengan Quran, tempat seorang Muslim ialah sibuk dengan Quran, itu prioriti dia. Tiba-tiba dia ubah prioriti dia, kehidupan dia tak sama, lebih kurang sama dengan orang-orang yang bukan Muslim. Itu disebut sebagai zalim. Zalim bukan dengan makna Al-Malikul Jabbar semata-mata, raja penguasa yang ada kuasa dan dia bersungguh dalam kezaliman dia. Itu salah satu daripada makna zalim. Itu poin yang kedua.
Poin yang ketiga, disibukkan dengan membaca atau menghafal Al-Quran lebih daripada tadabbur. Yang nak disampaikan oleh penulis ini, dia tengok dulu apa dia sebut. Ia bermaksud hanya ditumpu kepada membaca atau menghafalnya tanpa diketahui makna atau tafsirannya. Disebabkan itu, dapat kita lihat pada hari ini ramai penghafal Al-Quran namun tidak memberikan tumpuan pada tadabbur Al-Quran. Ini memang realiti. Terutamanya proses nak lahirkan orang yang hafal Quran. Dia ada sistem pendidikan. Sebab sekarang ni dalam pendidikan ni bukan setakat di sekolah tahfiz secara persendirian ataupun mahad tahfiz Al-Quran bawah kelolaan negeri, bahkan dah masuk dalam peringkat KPM pun, maknanya sekolah-sekolah SMK tertentu pun dah ada program tahfiz ni. Bila mana ada program tahfiz, ianya bagus. Maknanya ada satu peruntukan untuk lahirkan orang hafal Quran. Tapi bila mana ada sistem macam ni, dia akan ada KPI yang akan diletakkan sebagai sasaran. Kita nak kena target kita macam ni. Macam dulu setengah-setengah negeri dia ada konsep tertentu untuk hafal Quran. Bagus. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 ni nak bagi habis Quran sebelum tingkatan 5, nak bagi dia hafal Quran ni kalau boleh tingkatan 3 dah selesai. Projek itu melahirkan produk yang banyak. Ramai orang hafal Quran. Tapi bila mana pelajar-pelajar ni dia keluar dengan sebab dia telah ditekan untuk hafal Quran dalam tempoh yang singkat, menyebabkan dia tidak sempat untuk ambil masa tengok ayat Quran ni nak bercakap tentang apa. Dia kira dia bangun pagi, dia hafal Quran, dia tasmik. Dia bangun pagi, dia hafal Quran, dia tasmik Quran pada guru Quran dia. Dan guru Quran pun hanya nak kejar supaya silibus cepat habis, supaya nak hantar Hermes akhir tahun pun mudah. Ini ialah antara benda-benda yang kadang-kadang merosakkan sistem. Tujuan tak akan sampai kepada matlamatnya, dengan sebab kita kejar pada silibus. Sebab saya tengok dengan mata saya sendiri, saya belajar di negara Arab ni, ramailah orang-orang kita yang anak-anak kita yang memang daripada produk tahfiz ni, sama ada di bidang pengajian Islam ataupun di bidang perubatan. Sebab di Jordan ni dia ada bidang perubatan. Di JAS, Jordan University Science and Technology, satu lagi di University of Jordan. Ini dua tempat orang Malaysia belajar bidang perubatan. Sama juga macam Mesir lah. Kedua-dua bidang ni ada orang dalam aliran tahfiz yang masuk. Maknanya produk daripada mahad tahfiz tertentu. Secara umumnya mereka-mereka yang datang pada aliran tahfiz ni bagus, sebab dia orang dah ada pendedahan tentang Quran. Dia orang pergi sana, dia orang mantapkan lagi bacaan Quran dengan pergi jumpa syekh-syekh di sana dan bagi bacaan tu lebih betul tepat, bahkan pergi pada proses lebih tinggi, iaitu ambil sanad-sanad qiraat tertentu yang bersambung pada Rasulullah. Itu bagus, tak salah pun. Itu memang sepatutnya macam itulah. Tapi ada sebahagian orang yang hafal Quran dan menang dalam banyak majlis hafazan Al-Quran, bukan setakat peringkat daerah, sampai pada peringkat negeri, bahkan kebangsaan, bahkan antarabangsa, bahkan dia berlega di antara geng-geng international saja. Cuma yang jadi masalahnya, ni yang saya tengok dengan mata kepala sendiri, dia hanya ulang Quran dalam keadaan dia tak pernah salat, walau salat Jumaat pun. Produk macam ni ada. Ada orang yang ada pengajian hadis sampai PhD hadis, salat pun tak pernah. Ini yang berlaku di tempat saya belajar lah. Ada orang macam tu. Apa akan jadi pada golongan macam ni? Pertama, penat dia lah di akhirat nak berjawab banyak. Itu yang pertama. Sebab kita pun tak tahu kalau nanti hujung usia dia tu boleh insaf ke macam mana. Cuma saya nak kata, bila mana dia duduk dalam sistem silibus, dia tak melahirkan rentapan hati tu, tak ikat hati dia. Dia buat tu kerana dia duduk dalam sistem tu. Dia akan jadi macam sistem, aku belajar untuk PMR, sekarang tak ada PMR. Aku belajar untuk SPM, nak bagi pulun dapat result okey. Hafal Quran ni nak bagi penuh kemajuan dia tu, habis dia tamat Quran, lepas tu boleh buat majlis khatam Quran secara besar-besaran, nak kata ini produk dah habis dah ni. Dah habis. Tapi dari segi ada masalah masyarakat,
Dia boleh hadapi dan dia boleh selesai? Tak boleh. Bahkan lebih dahsyat. Saya bukan nak buka pekung, tapi saya nak sebut, kadang-kadang duduk dalam sistem silibus ni, dia akan press kita hanya fokus silibus semata-mata. Akhirnya kita tak pergi pada tujuan yang asal. Bahkan ada yang lebih teruk lagi, tak salah, terlibat dengan masalah moral. Penghafal Quran, hafal Quran ni, dan dia waktu di sekolah menengah, dia orang yang kata apa, yang terkehadapan, mutaqaddimi lah dari segi akademiknya, dari segi Qurannya. Tapi sampai keluar negara, mungkin terkejut, mungkin jauh pada pantauan mak dan ayah, mungkin tidak ada sistem yang terlalu syadid, tak ada orang gerak dia pagi-pagi bangun subuh, tidak ada orang larang dan tidak ada orang yang suruh pun. Bila mana dah luar negara ni, dia pergi pada masalah moral. Yang hafal Quran ni, yang jagoan hafal Quran, yang kepala otak ni macam gam boleh ingat, mereka lah yang menjadi bintang-bintang LGBT di sana. Ini saya sebut. Salahnya di mana? Tak tahu salah di mana. Tak nak salahkan siapa-siapa pun. Okey. Cuma nak katanya, bila mana berhubungan dengan Quran hanya sekadar touch go, dia akan jadi macam tu. Memang betul-betul akan jadi touch and go betul. Sebab tu kita tak payah pelik kalau kita tengok orang kafir boleh hafal Quran. Itu sama macam orang Islam hafal Quran dalam keadaan wajah macam tu. Kita pergi pusat pengajian di Eropah, Islamic study di Oxford mana, yang belajar di situ majoriti non-Muslim. Kecuali yang jadi fellow ni baru orang Islam. Tu pun Islam yang kadang-kadang bermasalah. Berstatus sebagai mustasyar. Mustasyar ni ialah penasihat di negara dia, penasihat bagi pembesar itu, penasihat bagi orang kata apa, bagi raja ni ataupun sultan ni. Tapi duduk di kawasan tu, di Eropah ni, cakap tentang Islam, cakap tentang idea yang besar-besar. Pukul 12 malam pergi naik kelab minum arak, sama je. Di sana lah, sini tak buat lah. Cuma saya kata bagus, kertas akademik semua buat. Kenapa dia ada produk seperti itu ada? Sedangkan sahabat Nabi, dia orang hafal Quran, dia orang boleh tinggal ketagihan arak tu. Saya tak kata dia orang tinggal terus, tapi dia orang boleh tinggal. Kehidupan dia orang yang bergeluman dengan zina sebelum tu, tipu orang dalam jual beli, rompak orang, dapat Quran dia orang okey. Tapi ada satu golongan di akhir zaman, dia dapat Quran, dia makin sombong, bahkan dia menjadi ideal dalam masalah-masalah moral. Ini mungkin sebab disibukkan dengan baca dan hafal secara laju. Sebab tu kita kena tahu, ada orang dia keluar sebagai produk pengajian yang baik, mungkin dia mumtaz, mungkin dia syaraf ula, ni semua pangkat-pangkat tinggi lah orang belajar agama ni. Mumtaz, A+, bukan setakat A+, syaraf ula lagi, kepujian tahap tertinggi. Okay. Bila mana dia keluar, dia masuk ke bidang masyarakat, ataupun dia diam menyendiri, tak tahu masyarakat, tak tahu apa dia dengan dunia dia, akhirnya dia dipintas oleh kawan-kawan dia yang daripada produk yang biasa saja, jahit mungkin, ataupun jahit jiddan, ataupun bawah lagi makbul. Okay. Cuma waktu dia dalam alam pengajian ni, dia diangkat sebagai bintang lah. Ada kelas-kelas tuition ni semua muka-muka ni akan handle. Okay. Tapi bila mana berhadapan masalah masyarakat, dia orang diam okey lagi. Dia orang yang menjadi salah satu daripada masalah masyarakat itu. Macam saya sebut LGBT, ada orang hafal Quran yang LGBT ni memang ada pun. Dia duk baca, dia cerita Nabi Hud apa semua, siap dia boleh cerita lagi homoseksual di Pompei. Itu bukan dalam Quran, di Pompei tu, yang kata kena gunung berapi apa semua tu. Dia tahu dan dia boleh clarify semua benda. Tapi tahu sebagai maklumat dengan tahu sebagai ilmu itu beza. Para sahabat tahu sebagai ilmu, yang ni tahu sebagai maklumat. Tahu macam orang-orang non-Muslim, Islam ni apa tonggak dia, rukun Islam. Dia tahu tapi dia tak ada apa. Dia hafal Quran apa-apa semua, sebab itu silibus pengajian dia. Dia hafal hadis macam biasa. Okey. Ini bahaya. Ini bukan setakat orang kata apa, tak tadabbur, tak membekas pun Quran dalam hati dia. Okey. Yang keempat, sebahagian manusia mendakwa bahawa memahami atau mentadabbur bukan untuk semua orang. Okey. Yang ni juga antara jarum-jarum propaganda yang dilakukan. Dalam Kristian benda ni telah berlaku.
mengeksklusifkan untuk memahami Bible, sehingga menyebabkan gereja telah dipandang lekeh, berlaku revolusi bagi orang Eropah. Kita pernah baca, kita mungkin tahu sejarah zaman gelap Eropah, sehingga kebangkitan paderi di Jerman menentang paderi-paderi di Vatican City, dan akhirnya lahirlah mazhab Protestan bagi Kristian. Sebab isunya ialah Bible tak boleh diterjemah dalam bahasa lain kecuali dalam bahasa Latin. Bahasa Latin tu pula hanya boleh dipelajari oleh paderi sahaja. Orang awam tak tahu. Orang awam hanya mendengar rumusan daripada paderi sahaja. Ini agenda ataupun propaganda macam ni manusia ada dakwaan orang kata tadabbur ni orang-orang atasan je. Orang-orang yang dalam bidang agama je. Yang ni dia dah ada bibit-bibit nak pergi ke zaman gelap tu. Sebab Al-Quran tidak dihalang oleh mana-mana orang untuk dipelajari dan difahami. Tidak dikhususkan untuk orang kata apa? Tidak dikhususkan kepada orang yang hanya dalam bidang agama sahaja. Semua orang Islam dan orang bukan Islam, dia berhak untuk menerokai Al-Quran. Muka surat 49 dia kata, ia bermaksud tadabbur hanyalah untuk mereka yang mempunyai pengkhususan ilmu sahaja, bukan untuk semua. Maka tidak syak lagi ia adalah daripada belitan iblis yang mengelirukan manusia. Ini benda dia. Ia boleh dilihat dari sudut salah dan benarnya. Salahnya kefahaman seperti ini adalah begitu banyak ayat Al-Quran jelas dari sudut makna dan tujuannya. Benarnya ialah sememangnya ada perkataan atau ayat Al-Quran yang difahami oleh ulama, akan tetapi ia bukan alasan untuk meninggalkan tadabbur Al-Quran. Taklah kita kata semua orang awam boleh guna Quran ni secara terbuka. Ada bab-bab yang memang perlu kepada perincian. Sebab kalau kita buka sangat, akan ada orang salah faham Quran. Sebab tu akan ada orang akan tolak disiplin ilmu. Sebab tu adanya golongan nama dia Quranis, ataupun Malaysia lebih dikenali dengan nama anti hadis. Sebab banyak baca Quran, dia jadi Quranis. Dia tolak hadis Nabi. Dia tolak disiplin ilmu yang agak besar yang menjadi tonggak dalam sumber agama kita. Saya nak kata apa? Saya nak kata sini, syaitan ni dia nak jahanamkan kita. Dia punya bagus perancangan dia tu. Ada manusia yang sesat dengan cara yang sesat dan jauh daripada agama ni dengan cara dia tak berminat langsung dengan Quran. Dia sesat dan dia jauh. Ada kelompok yang kedua, dia sesat dalam keadaan dia banyak baca Quran. Yang ni yang paling bahaya ni. Sebab yang duduk dalam kelompok ini, dia tak akan rasa dia jauh pada agama, dia dekat dengan agama. Sebab tu kita akan tengok ada kelompok yang dia modified tudung dia. Sebab dia kata tudung yang disebut dalam Quran ni bukan macam ni. Tudung ni, bila mana baca ayat tentang jilbab apa semua, bila mana baca tentang ayat itu dan ayat ini, bahkan ada kelompok yang menjadikan kehidupan hidup dia ni berpandukan dengan Quran dengan cara salah. Ini ada satu cerita daripada Syekh Saleh Al-Usaimi dalam Masjid Nabawi, masih lagi ada sekarang. Dia kata ada satu orang, dia jadikan hidup dia ni nak buat apa-apa, dia buka lu ayat Quran, dia akan buat berpandukan kepada panduan ayat Quran yang dia buka ni. Dulu ada pendedahan, dia panggil garpu tala ni. Garpu tala ni ambil pada agama lain, cuma dia aplikasi pada Quran. Iaitu kita nak buat apa ini, contoh nak pergi deal dengan orang, kita kerja jenis deal dengan orang. Bangun pagi tu buka Quran, kena ayat mana, ayat tu akan jadi panduan hidup. Ayat tu akan jadi panduan. Ni contoh cerita yang Syekh Saleh Usaimi ni ada sebut. Dia kata ada satu orang pemuda, hidup dia macam tu lah. Dia bangun pagi nak pergi beli nasi ke, dia nak beli buat apa pun, dia akan buka mana-mana Quran secara rawak, ayat tu akan jadi panduan hidup. Hari tu dia ada satu urusan besar, hajat besar, iaitu dia nak pergi pinang anak dara orang. Hari tu dia bangun pagi, dia buka Quran, dia jumpa satu ayat. Ayat ni kalau saya dalam surah Taha ataupun dalam surah Ibrahim, iaitu ayat yang berbunyi khudha wala takhaf, ambil dan jangan takut. Ayat tu bunyi dia. Dia pergi dekat perempuan, dia pinang beritahu dekat ayah perempuan tu. Lepas ayah perempuan tu cerita, sebab di negara Arab ni kita tak akan boleh tengok perempuan sehinggalah akad nikah, baru boleh tengok perempuan tu.
Sebab ada satu adat di kalangan masyarakat Arab, khususnya Arab Teluk, adat ni mukhalafatus sunnah, dia berselisih dengan sunnah, iaitu nak cerita perempuan tu macam mana, tausif. Datang mak dia, mak menakan dia, cerita perempuan ni rambut dia macam ni. Tuan yang nak kahwin tu bayang sendiri. Kalau mak menakan dia orang kata apa, kecoh lah, kena tipu lagi tak? Okay. Dah kena ikat dah habis beratus ribu dah. Sana dia punya kos kahwin lagi mahal pada Malaysia ni, beratus ribu, tak habis beratus ribu tak boleh kahwin lagi. Okay. Itu salah, sebab memang dalam hadis Nabi suruh kita tengok perempuan tu, bukan setakat tengok muka. Ada riwayat meringankan, tengok tangan, bahkan ada riwayat ringankan, boleh tengok kaki, tapak kaki, jangan selok lebih sangat sampai dekat buku lali saja. Itu ada keringanan. Walaupun ada mazhab yang lagi terbuka, boleh tengok habis, ni zahiri. Tak boleh pakai yang ni, pakai tak kahwin lah. Okay. Dia boleh tengok habis. Daud Az-Zahiri dalam kitab dia Muhalla, mana-mana lelaki yang nak pergi kahwin, pinang perempuan, dia boleh tengok habis semua part yang dia nak tengok, dia boleh tengok. Tapi ia pandangan yang sangat syaz, dikritik oleh para ulama. Syaz ni maknanya problem pandangan tu. Okay. Tak tahulah macam mana cara dia clarify benda tu, dan dia justifikasi benda tu. Okay. Cuba balik pada isu tadi, pemuda tu dia pergi, sebab pagi tadi dia dah baca ayat Quran. Ayat Quran tu kata khudha wala taqaf, ambil dan jangan peduli, jangan takut. Ambil. Tak apalah. Orang kata apa? Tak tahulah perempuan tu elok ke tak, tapi ayat tu dia bukan cerita dapat pinang apa-apa terus ambil. Ayat tu cerita kepada Nabi Musa supaya bila mana tongkat Nabi Musa tu dia berubah jadi ular, Nabi Musa ni jadi takut tengok. Dia tengok tu dia takut sebab ular tu besar. Bila mana dia tengok ular tu besar, Tuhan pun kata kepada dia, khudha wala takhaf, pegang ekor dia akan balik di tongkat. Ayat tu cerita tentang arahan kepada Nabi Musa supaya ambil balik tongkat tu, jangan bimbang. Boleh ke lelaki ni dia guna sebagai panduan hidup, ambil je semua benda, jangan takut. Maknanya hari tu kalau dia pinang orang, dia deal dengan orang mana-mana pun, kaedah dia ambil, terima je. Ini ialah benda yang silap daripada pengamalan Al-Quran. Bukan macam tu cara Nabi dan para sahabat amal Quran. Samalah bila mana time banjir baru ni, bila mana banjir yang teruk, baca ayat dalam surah Hud. Ya ardu bla'i, wahai bumi telanlah air. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhenti pada hujan. Ayat tu bukan doa. Ayat tu khusus bagi Allah Ta'ala untuk untuk suruh stop banjir yang berlaku pada kaum Nabi Nuh. Untuk bagi banjir tak lebat ni ada doa lain. Itu ialah penggunaan Al-Quran dengan cara yang silap. Apatah lagi benda lain lah. Walaupun dia taklah mengakibatkan berlaku penyelewengan yang besar, cuma ianya akan menyebabkan orang ni salah faham terhadap Al-Quran bila mana kita buka sangat. Okay. Seterusnya, yang kelima, persepsi bahaya mengenai tadabbur Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk difahami, diamalkan, ditadabbur dan selainnya. Maka mana mungkin seseorang yang mentadabbur Al-Quran menjadi sesat dan jauh daripada petunjuk. Oleh sebab itu, sesiapa yang mentadabbur Al-Quran semata-mata untuk mendapat petunjuk, maka akan dikurniakan jalan kebenaran. Maknanya buang segala persepsi bahaya yang akan delay kita untuk pergi dekat dengan Quran. Sebab kita kena tahu, syaitan akan berusaha dengan bermacam-macam usaha untuk mengelak orang tu daripada dekat dengan Quran. Kalau orang tu dah dekat, dia akan elak kita daripada faham Quran dengan betul. Kalau orang tu dah faham, dia akan elak orang tu daripada amal Quran pula. Ini ialah kata apa? Godaan berangkai yang akan syaitan buat kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Okay. Kita langkau satu tajuk yang perbezaan qiraah, tilawah dan tadabbur dan tafsir ni kita langkau dulu. Nanti kena peringat balik. Yang ni kita langkau. Kita terus kepada muka surat 56. Sebab yang ni yang ringkas sikit dengan masa yang ada ni.
sebelum kita habiskan bab yang ketiga ni, iaitu rukun dan syarat tadabbur. Syekh Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt menyatakan bahawa rukun tadabbur secara umumnya ada 3, iaitu yang pertama, pentadabbur, orang yang nak tadabbur. Bila mana nak sebut tentang tadabbur Quran ni, kena ada orang yang betul-betul nak tadabbur, jaga. Dia tengok penerangan dia sebut situ. Seorang pentadabbur sudah tentu perlu menjaga semua hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran, menjauhi larangannya seperti disimpulkan pada kunci-kunci tadabbur. Maknanya nak sebut pada kita orang yang betul-betul bersedia untuk tadabbur. Saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada, untuk zaman sekarang ni, nak melahirkan satu orang yang bersifat ensiklopedik ataupun mausu'i, dia agak sukar. Dia pakar semua bidang. Dia hampir mustahil untuk zaman sekarang, dengan sebab komitmen hidup yang berbagai-bagai. Cuma dia boleh mantapkan satu bidang yang dia ceburi itu dengan keseluruhan. Okey, saya nak kaitkan dengan isu ni ialah bila mana kita belajar Quran, kita kena pandai bahagi kehidupan kita ni supaya kita sempat rasa semua benda dalam Quran. Sebab ada orang dia hanya fokus pada tajwid semata-mata, sehingga dia tak hirau langsung kefahaman, tadabbur, tafsir, dia tak hirau. Sebab sekarang untuk melahirkan produk yang betul-betul faham Quran, memang dia kena lompat sikit. Bukan lompat sikit-sikit tu apa semua, maknanya dia kena banyak subjek dalam satu masa. Maknanya kalau kelas Quran sekarang, kelas tajwid dan tahsin, okeylah, okey. Cuma dalam masa yang sama dia kena ada tadabbur juga. Sebab nak tunggu habis tajwid dan tahsin ni bukan sikit. Sebab tuan-tuan tahu, orang yang belajar dalam bidang tajwid, dia akan pergi pula ke bidang qiraat, sebab dia berangkai tu, bidang yang berangkai. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, kalau kita tengok kan, tajwid ni yang kita biasa tengok lah. Kalau orang belajar ikut kaedah matan turas secara tradisi ni, bermula pada Tuhfatul Atfal, nak sampai kepada matan yang paling tinggi. Dia ada para ulama buat kitab khusus membahaskan nun sakinah saja, mim sakinah saja. Lepas tu al-mudud, mat jenis-jenis mat dipecahkan dengan 3 pembahagian. Yang pertama al-qasr, yang kedua ialah al-qasr, yang paling panjang al-mushbi', yang tengah tu saya tak ingat, mutawassit, iaitu mat yang jenis 2 harakat, yang jenis 4, 5, yang jenis mushbi' 6 harakat. Okey, daripada 3 tu keluar mat lazim apa-apa semua. Ini baguslah kita belajar apa semua tu. Okey, pertama kalau kita tengok dari segi package tu, dia akan ambil masa agak lama. Tak apalah, bagus pengetahuan tu kalau kita nak, bagus. Okey, cuma kena ambil juga masa untuk faham dan tadabbur Al-Quran. Paling-paling kuranglah kita baca apa pun, kita nampak gambaran. Itu paling kurang. Selain pada kita mahir, yang ni kena dengung, yang ni dengung dia mudakhalah ke ghair mudakhalah ke, yang itu semua adalah ilmu tajwid. Okay, saya tak nafikan. Cuma saya nak katanya, kalau orang dia fokus yang ni saja, dia akan terkurang di sini, dia akan terlebih di sini, dia akan terkurang di sini. Tapi yang pastinya, yang dapat masuk syurga dengan baik ialah orang yang menjadikan Quran tu hidup dalam hati dia. Sebab ada pembaca Quran yang tepat, belum tentu dia dapat masuk syurga laju pada orang. Sebab dia hanya tepat bacaan, tak tepat pengamalan pula. Okay. Yang kedua, percakapan pentadabbur difahami. Maknanya orang yang nak bercakap tu, nak sampaikan tadabbur tu difahami. Tidak dapat dinafikan bahawa Al-Quran akan memberi kesan kepada jiwa manusia seperti mana ia mudah untuk difahami. Maka percakapan pentadabbur boleh memberi kesan pada seorang jika ia mudah difahami. Poin dia ialah nak kata mudah difahami. Yang ketiga, perbuatan daripada tadabbur. Lepas pada selesai semua benda tu, ialah pengamalan daripada kesan hukum hakam, tilawah apa semua tu lah. Okay. Surat 57 yang terakhir, adapun syarat-syaratnya adalah wujudnya mereka yang ingin mendengar, membuka dada dengan lapang untuk menyentuh hati dengan tadabbur. Perbuatan mukallaf, iaitu pentadabbur membaca dengan baik dan menumpukan perhatian pendengaran. Dan yang ketiga, pentadabbur meraihkan pendengar apa yang dibaca, disampaikan dan didengarkan. Cuma nak sebutnya pada kita ialah
Poin yang paling besar untuk semua rukun-rukun ni ialah minat dan boleh tahan untuk istiqamah. Yang tu baru akan dapat. Tapi kalau dia ada minat, dia payah istiqamah, dia tak konsisten, dia akan delay banyak. Dia dapat tapi dia delay banyak. Dia lambat dapat banyak macam orang lain. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. Lepas pada ni kita akan sambung satu bab yang kita langkau ni, beza qiraah, tilawah, tadabbur, tafsir. Lepas tu tingkatan tadabbur, selesailah kita bab yang kedua untuk kita masuk bab yang ketiga. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.